Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita secara online. InsyaAllah malam ni kitab hadis 40 Imam Nawawi insyaAllah. Dan kita mulakan dengan bacaan mula kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Muka surat 58 yang kedua. Hanya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Jadi kita masih lagi dalam pembahasan hadis yang pertama, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amal itu adalah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Hadis yang pertama lah. Jadi yang kedua ni, hanya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Maksud di sini membahas tentang wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi, iaitu segala amal adalah dengan niat. Maka niat itu tentu pula mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Jadi amal itu adalah berpandukan niat. So niat itu apa dia? Niat itu pastilah mempunyai arah dan tujuan dan maksudnya. Kerana di sinilah terletak balas baik atau jahat, balasan untuk kebaikan ataupun kejahatan. Dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar dan pilihan hatinya sendiri. Misalnya, suatu amal ibadat seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya asal mendirikan kerana Allah bukan kerana lainnya. Inilah yang dinamakan ikhlas yang menjadi jiwa suatu amal. Dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah."
Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinat ayat yang kelima. Jelaslah bahawa suatu amal itu dianggap sah atau sempurna kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Tetapi niat atau qasad itu terletak pada haluan atau tujuan. Kalau kepada Allah dikatakan ikhlas, kalau tidak, tidaklah dikatakan ikhlas. Tegasnya, niat yang terselit di hati ialah punca yang menentukan amal baik. Baik amal itu kalau niatnya baik, jahat amal itu kalau niatnya jahat, sekalipun amal itu pada lahirnya adalah baik. Malah niat itu pula ada kalanya dapat mengubah sesuatu perkara dan adat menjadi dia suatu jenis ketaatan dan jalan ke arah perdampingan kepada Allah. Di sini ada beberapa amalan yang seperti mana yang kita dah bahas sebelum ni, maka sahnya amalan itu bergantung kepada niat. Contohnya solat, wuduk, puasa dan sebagainya. So di sini kita diwajibkan untuk berniat lah. Jadi niat itu kaitannya ialah untuk supaya perbuatan yang kita lakukan itu ialah sesuai dengan apa yang dituntut oleh syarak. Contohnya kalau kita berpuasa misalnya, maka kita berniat untuk berpuasa pada bulan Ramadan, puasa fardu pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sekiranya kita tidak berniat begitu, mungkin dikatakan kita itu berpuasa semata-mata kerana diet saja. Kerana diet untuk jaga makan, untuk yoga dan sebagainya lah. Jadi supaya amalan itu menjadi sah, amalan yang dituntut oleh syarak itu, maka dia perlu ada niat. Okay. Kemudian di sini dibahas pula bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Maka ni lebih fokus kepada niat itu sendirilah. Okay, jadi niat itu selain daripada dia untuk membezakan satu amalan dengan adat, satu ibadah dengan adat, seperti bagaimana mandi kan. Kalau kita mandi wajib, mandi sunat, jadi berbeza sekiranya kalau kita mandi wajib dengan niat mandi wajib, kita mandi dengan niat mandi sunat, tak sama dengan kita mandi sehari-hari, harian biasa tu. Begitu juga amalan-amalan yang mana sebenarnya pada asalnya tidak dituntut oleh syarak, hanya hukumnya hanya sekadar harus, seperti makan, minum. Jadi tapi kalau kita berniat kita makan dan minum itu untuk memberi kekuatan, tenaga, keupayaan untuk kita dapat melaksanakan ibadah, maka dia akan menjadi satu amalan yang akan menghasilkan juga pahala, dipanggil li ghairihi. Mana amalan itu diberi pahala li ghairihi kerana sebab lain, iaitu sebab niat dia. Asalnya makan minum tu tidak ada pahala lah sebab dia amalan yang harus. Tetapi kerana dia niat makan itu untuk ibadah, untuk supaya dia dapat kekuatan, kemampuan, energi untuk ibadah, maka dia dapat pahala li ghairihi. Maksudnya makan itu mendapat pahala kerana niat dia. Okay, sekarang yang nak dibahaskan ni ialah satu lagi makna yang berkaitan dengan niat, iaitu dipanggil ikhlas. Dipanggil ikhlas, iaitu melakukan sesuatu perkara atau bahkan meninggalkan sesuatu perkara adalah semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Jadi di sini dia ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui, bahawa sekiranya seseorang itu dia solat fardu misalnya, atau solat sunat, atau puasa fardu, puasa sunat, tetapi tujuan dia, niat dia berpuasa atau solat itu sama ada fardu atau wajib itu, dia lakukan untuk menunjuk-nunjuk.
Jadi di situ sama ada semata-mata untuk menunjuk ataupun dia mencampurkan niat dia solat kerana perintah Allah juga, dan dia solat untuk mendapat perhatian orang juga, atau dia bersedekah untuk mendapatkan perhatian orang juga. Dia mencampurkan kedua-duanya, ataupun semata-mata memang untuk mendapat pujian. Jadi di sini dari sudut sah atau tidak amalannya itu, maka ulama fiqh bersepakat bahawa sah. Walaupun orang tu semayang sunat untuk menunjuk dekat orang, tetapi kalau dia laksanakan solat sunat dengan segala syarat wajib, rukun-rukun, meninggalkan perkara yang membatalkan, maka sah solat dia. Cuma apabila dia lakukan itu bukan ikhlas kerana Allah, bukanlah kerana untuk mendapatkan keredaan Allah, tetapi dibuat untuk menunjuk-nunjuk, kata dia ni rajin semayang, pemurah, rajin sedekah dan sebagainya, maka di situ dia dikatakan tidak akan mendapat pahala lah. Konsekuen dia tidak akan mendapat pahala bagi amalan tersebut. Dari sudut sahnya amalan itu sah lah. Maknanya tak boleh dikatakan tidak sah, walaupun dia ada tersebut di sini, dia kata baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan. Dia di situ tidak. Tidak, maksudnya kalau orang tu semua buat satu amalan untuk menunjuk-nunjuk pun, sekiranya dia lakukan amalan itu dengan segala syarat dan rukun, dia sah. Dia sah. Berbeza itu antara sah dengan diterima atau tidak, mendapat pahala atau tidak, itu berbeza. Itu lihat dari segi hasil yang diperolehi daripada amalan tersebut. Setiap amalan itu dijanjikan dengan pahala. Amalan wajib dijanjikan dengan pahala 70 kali ganda. Amalan sunat dijanjikan dengan pahala yang tertentulah, 10 hinggalah 700 dan sebagainya. Jadi dalam bab seseorang itu, apabila dia melaksanakan sesuatu ibadah, satu amalan semata-mata untuk menunjuk kepada orang lain, maka di sini dia tidak mengganggu kesahan amalan tersebut. Jadi kita tak boleh kata satu orang tu, dia bila dia semayang zuhur misalnya, tapi nak tunjuk ke orang, akhirnya tak sah, dia kena qada balik. Tidak. Bila dia semayang zuhur, mengikut rukun dan syaratnya, dan tidak melakukan perkara yang membatalkannya, maka solat zuhur dia dikira sah. Maksudnya sah di sini gugurlah kewajipannya, maknanya dia sudah pun menunaikan kewajipannya solat zuhur. Tetapi sekiranya dia solat tu bukan kerana Allah, tetapi untuk menunjuk kepada orang lain, ataupun bercampur di situlah, kerana Allah pun ya, kerana nak menunjuk pun ya juga, maka di sini kaitannya dengan penerimaan amalan tersebut, makbul ataupun mardud lah. Amalan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diterima, berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan amalan tersebut. Dari segi kesahannya memang tetap sah. Memang sah. Walaupun sengaja dia memang lakukan untuk tunjuk kepada orang, tetapi amalan itu dianggap sah. Kalau amalan sunat tu tak ada masalah. Masalahnya amalan fardu. Kalau amalan fardu kita kata tidak sah, nanti dia akan menyebabkan orang itu belum lagi melaksanakan kewajipannya. Kalau dia semayang zuhur tadi semata-mata nak menunjuk dekat orang, maka kalau kita kata solat zuhur dia tidak sah, maka dia kena lakukan semula solat zuhur. Solat zuhur tidak sah, dia kena ulang balik solat zuhur dia sebab tak sah. Ataupun kena qada, katakanlah dia melakukan amalan menunjuk-nunjuk itu pada waktu yang lain, maka adakah batal dan dia kena qada semula? Tidak. Di sini jawapannya tidak. Dari sudut itu dia dianggap sah dan sudah melaksanakan kewajipan. Cuma dari sudut pahala, penerimaan dan pahala itu mungkin ditolak, tidak mendapat apa-apa pahala di sisi Allah Ta'ala, sekiranya dia melakukan amalan bukan niat ikhlas kerana mengharapkan keredaan Allah. Tegasnya niat yang terselit di hati ialah punca yang menentukan baik akibat baik
menentukan akibat amal. Baik amal itu kalau niatnya baik, jahat amal itu kalau niatnya jahat, sekalipun amal itu pada lahirnya baik. Ya, banyak hari ni kan orang berlakon. Orang berlakon tunjuk baik tapi niat dia sebenarnya ada niat, ada udang di sebalik batu kan istilahnya. Jadi walaupun kadang-kadang dia melakukan satu amalan yang baik tapi sebenarnya ada tujuan. Ada tujuan. Ada orang dia belanja makan misalnya, rupa-rupanya nak bodek, nak ada projek yang nak diminta. Macam-macam maknanya di situ, maknanya zahirnya amalan tu amalan yang baik. Dia datang semayang 5 waktu di masjid, rupa-rupanya niat dia nak apa? Nak tackle hati bakal pak mentua dia. Lepas dah dapat kahwin, terus tinggal masjid, tak nampak apa tak nampak. Jadi ada orang memang dia buat kebaikan dengan niat-niat tertentu sahaja. Maka kebaikan itu kalau dia lakukan dengan niat yang tidak baik, maka dianggap tidak baik lah. Dianggap tidak baik. Ini dari sudut yang lain lah, umum. Dari sudut yang lain. Tetapi kalau macam amalan fardu tadi, katakanlah dia semayang fardu 5 waktu di masjid, semata-mata nak tunjuk kepada bakal pak mentua dia misalnya, sehingga pak mentua tengok baguslah dia ni semayang 5 waktu di masjid. Akhirnya dia datang melamar, oh bagus ni, boleh dia ni selalu pergi masjid semayang. Habis dah nikah hilang terus, tak nampak lah muka. Misalnya lah, maka semayang zuhur dia sah, semayang 5 waktu yang dia buat di masjid tu sah. Walaupun niat dia sebenarnya nak menarik perhatian pak mentua dia untuk mengahwinkan, setelah kahwin hilang terus. Macam-macam lah. Ataupun memang perbuatan itu zahirnya memang buruk, seperti membunuh. Seperti perbuatan membunuh. Tetapi kalau seseorang itu dia membunuh orang, contohnya sahabat Nabi membunuh dalam peperangan. Sahabat Nabi perang Badar membunuh lebih kurang 70 orang kafir dia bunuh. Itu walaupun zahirnya nampaknya buruk, tetapi niat dia adalah untuk menumpaskan musuh Allah supaya agama Allah terpelihara, terjaga. Maka di situ walaupun perbuatan membunuh itu zahirnya buruk, tetapi sebenarnya niatnya baik. Niatnya untuk mempertahankan agama Allah, nak menegakkan kalimah Allah, itu jadi baik. Ataupun ada orang bercakap bohong. Memang bercakap bohong tu kita kata secara adatnya bercakap bohong tu benda yang tak elok, benda yang jahat. Tetapi disebabkan kalau dia tak berbohong akan mengakibatkan suatu akibat yang lebih dahsyat, lebih teruk, lebih buruk, maka akhirnya dia terpaksa berbohong dengan niat untuk mengelakkan sesuatu keadaan. Maka walaupun zahirnya buruk tapi niatnya baik, maka boleh. Contohnya ada orang nak mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Si A dan si B bergaduh. Jadi dia pergi kepada si A, dia berbohong kepada si A. Dia kata B ni sebenarnya suka kat engkau, dia kata engkau baik. Lepas tu dia pergi dekat B pula, dia kata A ni baik, A ni kata engkau baik, A sebenarnya nak berdamai dengan engkau. Dia bohong je pun. Benda tu tak ada. Jadi cakap bohong tu kan tak elok. Tetapi niat dia baik untuk mendamaikan antara dua orang, si A dan si B yang sedang bergaduh, maka walaupun zahirnya dia berbohong tapi niat dia baik, maka dianggap baik. Tapi kena ingat, niat yang baik tidak menghalalkan cara. Itu selalu kita dengar kan. Niat yang baik tidak selalunya menghalalkan cara. Tak boleh. Dia tak boleh semua benda kita niat aku baik. Bolehlah aku buat benda ni. Dia tak juga. Dia tak semua benda. Dia bukan semua benda dengan alasan niat yang baik lalu kita buat benda tu yang tak elok, tapi kita kata alasan dia ni niat baik sebenarnya. Tak semua. Dia tak semudah itulah. Tak semua perkara kita boleh anggap asalkan niat yang baik lalu kita menghalalkan semua cara. Tak boleh. Itu bahaya. Menurut kesimpulan ini, orang yang makan dengan niat atau qasad terpelihara hidupnya serta menguatkan badannya
untuk dapat meneruskan amal baktinya kepada Allah dan menunaikan kewajipan terhadap agama, keluarga dan bangsa, maka ia akan mendapat ganjaran kerana makan atau minumnya dianggap suatu ibadah atau taat dan bukan kerana memuaskan nafsu semata-mata. Ni yang saya sebut tadi lah, maknanya dia makan tapi dengan niat untuk melakukan ibadah, menguatkan badan dia, menyihatkan badan dia, maka dia dapat pahala. Tetapi ketetapan ini adalah terbatas pada perkara-perkara yang harus syarak. Dia terbatas kepada perkara-perkara yang harus syarak. Yang mana perkara tersebut syarak menghukuminya harus. Maka dia lakukan tetapi dengan niat yang ni, maka dia boleh dia dapat pahala. Sebab apa? Perkara yang harus ini tidak diberi pahala asalnya dan juga tidak diberi dosa sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Tetapi di sini dia melakukannya, perkara yang harus, tapi niat dia untuk kebaikan, maka dapat pahala. A'udzubillah min syaitanir rajim. Dah mengantuk dah. Tetapi ketetapan ini adalah terbatas pada perkara yang harus syarak. Mengenai perkara yang haram, maka yang haram tetaplah haram. Yang haram tetap haram lah. Kecuali ada situasi darurat, itu lain lagi. Benda-benda yang haram ni kalau ada situasi darurat, itu lain lagi. Orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk pembinaan suatu masjid umpamanya. Dia pergi Genting Highland. Dia pergi Genting Highland dengan niat bahawa nanti dah menang judi, dia nak buat renovation. Buat Surau An-Nur, Sanui Kayangan, boleh buat renovation, buat besar lagi. Renovate lagi kawasan sebelah tu lapang kan. Kita renovate, tapi hasil duit mana dia pergi Genting. Hasil menang judi, tu tak boleh lah. Tidaklah dianggap baik walaupun maksudnya baik. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk merenungi dan menikmati kesenian dan keindahan ciptaan Allah misalnya, tidaklah pula dikatakan baik, sekalipun maksudnya baik, kerana kebaikan niat tidak ada pada barang yang haram dan makruh. Dia tengok ada wanita, dia intai wanita yang tak pakai baju misalnya. Tujuan dia apa? Yang aku saja je nak melihat keindahan ciptaan Allah ni. Wanita tu kan ciptaan Allah, jadi aku nak melihat keindahan ciptaan Allah je. Aku bukan nak apa pun. Itu tak boleh. Melihat benda yang haram tapi dengan niat kata saja nak memerhatikan ciptaan Allah, tak boleh. Okey, yang ketiga, maksud niat orang berhijrah bersama Rasul. Selepas hadis tu kan dia kata faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul. Maksudnya barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maksudnya niat dia kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu sebagai praktikalnya dianggap hijrah untuk Allah dan Rasul, maka sebagai satu amalan untuk dapatkan pahala. Kemudian waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, untuk dunia yang dia akan memperolehinya, au imra'atin yankihuha, ataupun wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu dianggap terhadap apa yang dia niatkan lah. Alama hajara ilaih, maksudnya apa yang dia niat itulah yang dia akan dapat. Setelah Rasul menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat dan tiap-tiap seorang mendapat balasan menurut apa yang ia niatkan,
maka dinyatakan pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka dikatakan hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Sebaliknya, ada pula orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Malah hijrahnya untuk kepentingan peribadi sebagaimana yang dinyatakan Rasul dan sabdanya itu, barang siapa yang hijrahnya bagi dunia dan ia akan memperolehinya atau perempuan yang ingin mengahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Jadi sebenarnya hadis ini ada asbabul wurud dia, ada sebab-sebab yang diriwayatkan hadis ini, iaitu ada satu orang di kalangan sahabat orang Mekah yang dia ni berhijrah ke Madinah. Sebenarnya bukanlah niat dia untuk menyelamatkan agama dia supaya dia dapat mengamalkan agama Islam di Madinah. Cuma ada perempuan yang telah berkata kepadanya, kalau kau ingin kahwin dengan aku, kau kena hijrah ke Madinah. Maka dia pun berhijrahlah ke Madinah dengan niat untuk dia mengahwini perempuan tersebut. Jadi Jibril datang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemuda tersebut, iaitu pemuda itu dia berhijrah semata-mata bukan kerana hijrah dengan untuk Allah dan Rasul, tetapi semata-mata untuk mengahwini perempuan yang namanya Ummu Qais. Nama perempuan tu Ummu Qais. Maka hijrah dia tu dinamakan hijrah Ummu Qais. Sebab apa? Sebab dia semata-mata memang dia tak nak hijrah pun, tetapi disebabkan Ummu Qais tu kata, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena hijrah ke Madinah. Maka dia pun hijrah semata-mata untuk mengahwini perempuan tersebut. Maka dipanggil hijrah dia hijrah Ummu Qais. Di sini kan Jibril memberitahu Nabi akan perkara tersebut, sebab tu Nabi keluarkan hadis seperti yang dibacakan tu, iaitu faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia berniat untuk dunia, untuk yang dia dapatkan, dan wanita untuk yang dia kahwini, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkanlah. Jadi di sini persoalan timbul, salah ke kalau orang tu berhijrah untuk kahwin? Jadi sebenarnya berhijrah untuk kahwin tu tak salah. Cuma masalahnya di sini Nabi suruh berhijrah itu adalah untuk menyelamatkan agama di Mekah, kerana Mekah di situ tidak sesuai untuk mengamalkan Islam, mendapat tentangan yang hebat oleh kafir musyrikin Mekah. Maka sebab itu Nabi suruh umat Islam yang sudah masuk Islam untuk berhijrah ke Madinah, kerana di situ sudah dijanjikan sebuah negeri, sebuah tempat yang di mana boleh dilaksanakan, diamalkan Islam di situ, bahkan penduduknya pun sudah pun Islam. Jadi tujuan Nabi suruh hijrah itulah tujuannya, menyelamatkan agama. Tetapi dia ni, kalaulah itu tujuannya, dia tak akan hijrah. Dia tidak akan hijrah. Tapi disebabkan perempuan yang nak dia kahwin tu suruh dia hijrah, maka dia hijrahlah sebab itu. Jadi di sini bukanlah kita kata tidak boleh hijrah untuk berkahwin, tetapi di sini dalam situasi ini lain. Situasi ini adalah lain di sini. Apa yang perlu dia buat? Dia kena tukar niat dia lah. Iaitu dia kena berbetulkan semula niat dia. Dia kena berniat untuk hijrah itu adalah untuk Allah dan Rasul. Kemudian tak kisah, tak salah kalau selepas itu dia berkahwin di Madinah, tak ada masalah. Maksudnya di sini memang Nabi tak kata salah lah. Nabi kata kan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maknanya kalau itu saja yang dia niatkan, itu sajalah yang dia dapat. Itu sahaja yang dia niatkan, iaitu nak kahwin dengan wanita tu, maka itu saja yang dia dapat. Sebenarnya pahala hijrah ni, pahala dia besar. Tetapi orang tu dia tak niat hijrah yang sebenarnya. Dia niat cuma hijrah nak kahwin, maka dia dapat kahwin. Dia tak dapat pahala yang besar tersebut. Bukanlah salah, tak salah sebenarnya. Maka teranglah dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan.
Ada yang dilakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia atau lainnya walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Sebagaimana contoh ialah orang yang menunaikan haji untuk berniaga dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Masing-masing akan mendapat balasan menurut niat atau qasadnya. Dia belajar ilmu supaya dia dipanggil ulama, ustaz, alim dan sebagainya. Atau dia pergi apa tadi dia beritahu? Pergi haji dengan tujuan bisnes. Maka di situ kalaulah semata-mata bisnes, maka bisnes lah yang dia dapat. Haji, pahala haji tak dapat lah. Tapi sahnya sah lah kalau memang dilaksanakan segala rukun haji, wajib haji, memang sah. Cuma pahala haji tu tak dapat kalau niat dia semata-mata bukan haji pun, tapi dia buatlah haji tu ikut rukun dan wajib. Jadi di sini Nabi kata kalau dia pengarang ni kata kalau lah dia berhaji untuk dia niat untuk bisnes, berniaga, maka dia akan dapat apa yang dia dapat lah, apa yang dia niatkan lah. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukanlah kerana maksud menunaikan tuntutan agama. Malah sebaliknya ialah untuk menyampaikan hajatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummi Qais. Tetapi Ummi Qais sendiri tidak suka menjadi isterinya kalau dia tidak mahu berhijrah ke Madinah. Kerana itu berhijrahlah lelaki itu. Kemudian berkahwinlah mereka. Kata Ibnu Mas'ud, kami menamakan orang itu dengan Muhajir Ummi Qais, atau seorang yang berhijrah kerana Ummi Qais dan bukan kerana Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan hijrah kerana perempuan sebagaimana yang diterangkan dalam hadisnya. Jadi dipanggil hijrah atau muhajir Ummu Qais. Muhajir ni orang yang berhijrah lah. Muhajir itu orang yang berhijrah. Ini adalah asbabul wurud, dipanggil asbabul wurud hadis. Kalau Quran dipanggil asbabun nuzul. Kalau Al-Quran dia ada istilah dia dipanggil asbabun nuzul, iaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Di sini kalau hadis dipanggil asbabul wurud, sebab-sebab Nabi meriwayatkan hadis tersebut, Nabi menceritakan hadis tersebut. Baik, pengertian hijrah. Disebabkan di sini dia disebutkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jadi perkataan hijrah banyak disebut di sinilah. Maka di sini dibahaskan sedikit tentang pengertian hijrah. Erti hijrah menurut bahasa ialah semata-mata meninggalkan. Apa itu hijrah? Maksudnya meninggalkan sesuatu lah. Apabila kita berhijrah, maknanya kita meninggalkan sesuatu. Dan lazimnya biasanya apabila kita meninggalkan sesuatu, maknanya kita menuju kepada sesuatu yang lain. Lazim daripada kita meninggalkan sesuatu, lazimnya atau ghalibnya, kebiasaannya kita akan menuju kepada sesuatu yang lain. Itu secara bahasa, apa saja yang kita tinggalkan, kita fokus kepada yang baru, namanya hijrah. Dan artinya menurut istilah yang dikehendaki ialah dikehendaki pada hadis tersebut ialah meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama Islam. So dalam hadis ini yang dimaksudkan oleh Nabi hijrah di sini hijrah yang khusus, iaitu hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah untuk menegakkan agama di sana. Pengertian ini adalah khusus dengan keadaan waktu itu. Dan ada pun pengertiannya yang umum yang berlaku pada setiap zaman, iaitu hijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkannya sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan yang disukainya. Inilah pengertian hijrah dan hakikatnya yang meliputi segala macam hijrah yang dituntuti Islam kepada seseorang.
iaitu hijrah dengan perkataan, perbuatan dan hati. Artinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang, itu sama ada dengan perkataan maupun dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya hijrah yang menyeluruh lah, yang komprehensif ini ialah hijrah dengan erti kata kita meninggalkan segala perkara, perbuatan, benda dan sebagainya yang mana dilarang oleh syarak, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak disukai oleh Allah Taala, dan kita berhijrah menuju kepada segala perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, sama ada dalam bentuk niat atau bentuk percakapan atau dalam bentuk perbuatan. Sama ada benda perkara itu adalah perkara yang berkaitan dengan hati atau berkaitan dengan percakapan atau berkaitan dengan perbuatan. Maknanya kita tinggalkan segala sifat-sifat hati yang tidak disukai oleh Allah. Contohnya dengki, sangka buruk, tamak, segala sifat-sifat buruk lah yang ada dalam hati. Kita tinggalkan dan kita menuju kepada sifat-sifat yang baik seperti bersyukur, bersabar, takut, harap, takwa, sangka baik dan sebagainya. Kalau dari segi perkataan pula, mana kita sama ada kita selalu bercakap benda-benda yang haram, mengumpat sana, mengumpat sini, keji sana, keji sini, kutuk orang tu, cakap bohong dan sebagainya. Kita tinggalkan semua itu, sama ada kita diam atau kita bercakap dengan percakapan yang baik. Baca Al-Quran, berzikir, beri nasihat, ajar ilmu dan sebagainya. Itu namanya hijrah perkataan. Atau kita berhijrah dengan perbuatan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh syarak. Dan juga ada lagi hijrah-hijrah yang lain, seperti kita berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain kerana tempat itu mungkin tidak sesuai, tidak selamat untuk kita menjaga agama kita, maka kita berhijrah ke tempat lain. Atau pada pekerjaan atau perumahan atau kawan-kawan atau apa sajalah. Apa saja perkara yang mana di luar kita. Tadi yang secara hijrah hati, hijrah perkataan dan hijrah perbuatan itu pada diri kita. Ini benda-benda yang di sekitar kita. Misalnya tempat yang kita tinggal, tempat yang kita lepak, tempat yang kita bekerja, tempat yang kita selalu pergi. Ataupun apa sajalah perkara yang kaitannya di luar sana pun boleh juga kita katakan hijrah, kita tinggalkan. Tinggalkan kawan-kawan yang tidak membantu kita dalam agama. Bahkan kawan-kawan yang mungkin merosakkan agama kita. Kita tak mampu nak nasihat mereka, lebih baik kita hijrah, kita tinggalkan mereka. Ataupun tempat kita bekerja tu penuh dengan benda-benda haram misalnya, dah tak boleh nak elak lagi. Kalau kita kalau boleh kita tinggalkan, cari kerja lain dan sebagainya lah. Hijrah ni perubahan, meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik. Ataupun boleh juga kita kembangkan lagi, maknanya daripada yang baik kepada yang terbaik. Pun boleh juga. Dia dikatakan berhijrah, tak semestinya meninggalkan benda yang tak elok je, itu mestilah wajib lah. Tapi boleh juga kita berhijrah daripada baik kepada terbaik, daripada baik kepada yang lebih baik. Dan ada pun pengertiannya yang umum yang berlaku pada setiap zaman, iaitu hijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkannya sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan yang disukainya. Inilah pengertian hijrah, dan hakikatnya yang meliputi secara segala macam hijrah yang dituntuti Islam kepada seseorang, iaitu hijrah dengan perkataan, perbuatan dan hati. Artinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang itu sama dengan perkataan, sama ada dengan perkataan atau dengan yang lainnya. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sudahlah jelas pengertiannya, iaitu melakukan hijrah itu sesuai dengan maksud agama. Dan pengertian ini meliputi pula kepada perintah yang lain, iaitu suatu perintah
mestilah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan agama. Jadi maksudnya untuk berhijrah ke Madinah kan, kenapa awal-awal lagi tak hijrah? Kenapa pada waktu tahun yang ke-13, ke-14 baru nak hijrah? Jadi di situ mengikut kesesuaian lah. Mengikut kesesuaian. Perlu ke kita meninggalkan sesuatu untuk menuju ke sesuatu yang lain tu? Itu perlu kepada lihat kepada banyak sudut lah. Kita kena perlu menilai dengan banyak sudut dulu sebelum kita melakukan apa-apa perubahan ataupun apa-apa hijrah. Kita kena fikir dulu bersesuaian ataupun inikah yang dituntut oleh Islam. Mungkin ada orang dia bila adanya dia di situ, walaupun kawasan tu ada maksiat misalnya, tetapi adanya dia di situ maka kuranglah maksiat tersebut. Tapi kalau dia hijrah, dia tinggalkan, malah makin teruk maksiat berlaku di situ, maka lebih baik janganlah. Maknanya memanglah dari satu sudut dia lihat tempat tu tak sesuai untuk dia bekerja atau dia berada di situ, dia tinggal di situ, sebab ada maksiat-maksiat di situ. Tetapi kalau dia hijrah, menyebabkan tempat tu lebih teruk lagi. Seolah-olah adanya dia tu mengurangi maksiat di situ, mengurangi perkara-perkara yang tak elok di situ sebab adanya dia. Akhirnya tapi dia fikir aku nak hijrah lah, tak nak lah tempat ni, tak best lah tempat ni, banyak maksiat, aku nak jaga iman aku ni, aku nak hijrah. Tapi akhirnya apa jadi? Bila dia hijrah lebih teruk kawasan tu jadi. Jangan. Itu kalau boleh janganlah kita tetap jadi situ, kita cuba ikhtiar cara yang lain untuk mengubah keadaan di situlah. Sebaliknya ada pula hijrah kepada yang lain dari Allah dan Rasulnya, iaitu kerana dunia dan perempuan. Masuk ke dalam pengertian ini segala amal yang dikerjakan kerana kepentingan dunia atau mata bendanya dan kedudukannya. Dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat ikhlas. Tetapi inilah pula yang menjadi daya pendorong bagi kebaikan orang yang beramal untuk mengejar keuntungan yang segera lagi dekat sesuai dengan pengertian dunia itu sendiri. Masuk. Jadi di sini maknanya apabila hadis ini mengatakan hijrah untuk dunia dan wanita untuk dikahwini, maka itu tidaklah kita kata perkara itu perkara yang tercela. Boleh-boleh saja orang tu berhijrah untuk dia mendapatkan dunia, boleh, tak ada masalah. Misalnya kalau dia bekerja di company itu, dia dapat tawaran sekian, tiba-tiba dia di-offer oleh company yang lain, dia dah boleh dapat 2 kali ganda daripada apa yang dia dapat. Maka boleh saja dia berhijrah ke company lain untuk mendapatkan hasil lebih. Mungkin dengan hasil yang dia peroleh lebih tu, dia boleh bersedekah atau membantu orang lain lebih berbanding dengan tempat yang lama. Untuk dunia boleh, tapi niatkan akhirat lah. Atau dia nak berhijrah untuk mengahwini wanita misalnya pun boleh, tak ada masalah. Tetapi dia kena sebaik-baiknya dia niatkan juga untuk agama lah. Niatkan juga untuk agama. Perkara yang dunia ni kalau kita sertakan dengan niat agama, maksudnya yang diharuskan lah, yang diperbolehkan lah, maka dia boleh juga menjadi perkara yang baik, perkara yang mendatangkan pahala, dipanggil li ghairihi, dengan sebab yang lain, itu sebab niat dia yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi biasanya pembahasan hijrah ni ketika ma'al hijrah kan dibahas. Tapi di sini sudah pun jelas. Jadi hijrah itu berlaku sampailah kiamat. Kata Nabi SAW, hijrah itu tetaplah akan berlaku sampai kiamat. Dalam erti kata berhijrah daripada yang batil kepada yang hak. Berhijrah daripada yang buruk kepada yang baik, atau yang berhijrah daripada yang baik kepada yang terbaik. Dan semua orang akan berhijrah daripada dunia ke akhirat, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat berhijrah daripada PKP kepada zero PKP, atau kita dapat berhijrah daripada penyakit yang sedang merebak ni. Mudah-mudahan kita boleh berhijrah ke suatu situasi yang
yang sudah tidak adalah penyakit ni, maksudnya kuman ni akhirnya dihapuskan oleh Allah Taala hendaknya. Wallahu taala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan juga kepada orang lain. Dan kita tangguh dulu majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama pengurusi.